Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Ahmad Zaki bin Abdul Kasli, untuk slot Geografi Tingkatan 1 yang bertajuk Penduduk di Malaysia. Dan untuk kepada semua murid-murid, tahukah anda kenapa di Malaysia taburan penduduk, kalau kita lihat di suatu kawasan ini terdapat ramai penduduk, ada di suatu kawasan penduduknya adalah sangat sedikit, dan hal ini disebabkan taburan penduduk di Malaysia adalah tidak sekata. Dan dalam tajuk ini kita akan pelajari contoh taburan penduduk di Malaysia, dan juga kita nak melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Baik. Dan apa itu yang dimaksudkan dengan taburan penduduk? Jadi taburan penduduk ini merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan ataupun ruang. Okey, jenis taburan yang terdapat di Malaysia ialah, yang pertama, padat. Yang kedua, sederhana. Dan yang ketiga adalah jarang. Jadi, cikgu ulang balik. Jenis taburan penduduk yang terdapat di Malaysia terdapat 3. Yang pertama adalah padat. Okey, yang kedua, sederhana. Dan yang ketiga, jarang. Dan apa itu yang dimaksudkan dengan kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk ini merujuk kepada nisbah jumlah penduduk berbanding dengan luas kawasan. Sebagai contoh, jumlah penduduk per kilometer persegi, okey, dinyatakan dalam nombor 100 orang penduduk per kilometer persegi. Sekali lagi cikgu akan tunjuk bagaimana sesuatu kawasan ini dikenali sebagai kawasan berpenduduk padat, kawasan berpenduduk sederhana, dan juga kawasan berpenduduk jarang. Dia ada formula pengiraan bagaimana kita nak tahu kepadatan penduduk di sesuatu kawasan. Okey, dengan mengambil jumlah penduduk yang terdapat di sesuatu kawasan dibahagikan dengan keluasan kawasan di situ. Okey, sebagai contoh. Okey. Untuk mengetahui sesuatu kawasan itu padat, jarang ataupun sederhana, sekiranya jumlah penduduk itu melebihi 200 orang untuk setiap sekilometer persegi, maka kawasan itu dikenali sebagai kawasan berpenduduk padat. Dan untuk kategori penduduk sederhana, jumlah penduduk di kawasan itu mestilah di antara 50 hinggalah kurang daripada 200 orang bagi sekilometer persegi, maka kawasan itu dikenali kawasan berpenduduk sederhana. Manakala kawasan yang
kurang daripada 50 orang sekilometer persegi, maka kawasan itu dikenali sebagai kawasan berpenduduk jarang. Okey, ini adalah contoh kita nak kira formula kepadatan penduduk. Okey, katalah contoh jumlah penduduk di suatu kawasan itu ialah 257,000 orang dibahagikan dengan jumlah keluasan saiz kawasan itu iaitu 880 km persegi. Kita ambil kalkulator, tekanlah nombor bilangan itu dibahagikan dengan saiz keluasan kawasan itu, maka kita akan dapatlah untuk kepadatan penduduk sebanyak 292 orang per kilometer persegi. Dan kawasan ini kita kenali sebagai kawasan berpenduduk padat kerana kawasan ini melebihi 200 orang per sekilometer persegi dikira sebagai kawasan berpenduduk padat. Okey, baik. Untuk memahamkan lagi cara macam mana kita nak mengira kepadatan penduduk, maka di sini murid-murid bolehlah menjawab bersama-sama dengan cikgu untuk kita kira kepadatan penduduk bagi 4 soalan yang cikgu berikan. Okey, mari kita sama-sama kira. Okey, untuk soalan nombor 1, okey, murid-murid ambil kalkulator. Okey, cara nak kira kepadatan penduduk ni, ingat jumlah penduduk dibahagikan dengan keluasan saiz kawasan tu. Jadi di sini, okey, katalah jumlah penduduk untuk kawasan yang pertama, okey, kawasan Perlis, jumlah penduduk 245,600 orang dibahagikan dengan saiz keluasan kawasan tersebut 795 km persegi. Jadi, apakah jawapan murid-murid dapat? Okey. Okey, 308.93. Okey, jadi untuk kepadatan penduduk di kawasan kawasan Perlis ni, kepadatan penduduknya ialah 308 orang per sekilometer persegi. Jadi jawapan pelajar kalau dapat ni, inilah cara kita nak kira kepadatan penduduk. Okey, untuk soalan nombor 1 ni, apakah kategori kepadatan penduduk di kawasan nombor 1 ini, kawasan Perlis ni? Jawapan dia ialah padat kerana dia lebih daripada 200 orang. Okey, cuba kita kira untuk soalan nombor 2. Okey, tekan kalkulator. Okey, ambil 1,500 dibahagikan dengan saiz keluasan 35,960. Okey, berapa jawapan? Okey, anda akan dapat, okey, berapa? 41.7. Sorry. 41.7 orang per sekilometer persegi. Jadi, kawasan ini dikategori sebagai padat, sederhana atau jarang? Jawapan dia ialah jarang kerana kurang daripada 50 orang, maka kawasan itu kita dikenali sebagai kawasan berpenduduk jarang. Dan untuk soalan nombor 3, cuba kita kira kepadatan penduduk bagi soalan nombor 3. 2, 3, 2, 3, 5, 2, 7, 0, 0 bahagikan dengan saiz keluasan 21,005 km persegi. Okey, apa jawapan anda? Anda akan dapat 112 orang per kilometer persegi. Jadi, apakah kepadatan penduduk di kawasan ini? Dia adalah kawasan berpenduduk sederhana kerana kawasan ini mempunyai kepadatan di antara 112 orang. Jadi dikategorikan sebagai kawasan berpenduduk sederhana. Okey, manakala Pulau Pinang, untuk soalan yang terakhir,
kaedah yang sama 151/400 dibahagikan dengan saiz keluasan. Okey, anda akan mendapat 1,511 orang perpuluhan 5. Okey, jadi di sini anda akan dapat 1,511 orang per sekilometer persegi. Jadi kawasan ini dikategorikan sebagai kawasan berpenduduk padat kerana dia dah lebih 200 orang per sekilometer persegi. Jadi cikgu harap sedikit sebanyak anda akan tahu bagaimana nak mengira kepadatan penduduk. Formulanya senang saja. Berdasarkan jumlah penduduk dibahagikan dengan saiz keluasan, maka anda akan dapatlah berapa untuk kepadatan penduduk. Okey, baik. Okey, seterusnya kita lihat taburan penduduk di Malaysia. Okey, berdasarkan peta Malaysia, murid-murid dapat lihat ini adalah taburan. Taburan penduduk yang terdapat di Malaysia. Bermula di utara semenanjung Malaysia sehinggalah selatan semenanjung Malaysia. Kita lihat kawasan yang merah ini merujuk kawasan yang mempunyai taburan penduduk yang padat. Manakala warna yang selain ni sebelah merah ni dia mempunyai taburan penduduk yang sederhana, manakala yang kuning ni taburan penduduknya adalah jarang. Jadi kita boleh lihatlah kawasan taburan penduduk padat ni di Malaysia banyak tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia dan juga sedikit di kawasan pantai timur semenanjung, iaitu di kawasan Kota Baru, Kuala Terengganu dan juga Kuantan. Manakala di Sabah, di Sarawak dan Sabah, kawasan yang mempunyai taburan penduduk padat banyak tertumpu di Kuching, Kota Kinabalu dan juga di sini adalah Miri. Okey, di Sabah ni cikgu lupa nak highlight ini Tawau. Okey, ini berdasarkan paparan daripada imej satelit yang menunjukkan kawasan taburan yang mempunyai taburan penduduk padat. Kalau kita tengok Kuala Lumpur, boleh nampaklah kawasan yang mempunyai penduduk yang padat. Ini di kawasan Pulau Pinang, taburan penduduk di kawasan Pulau Pinang kita lihat. Ini semua kawasan penempatan, kawasan perindustrian, jaringan pengangkutan seperti jalan raya dan lebuh raya. Kalau kita lihat kat sini, taburan penduduk dia adalah sangat padat. Ini adalah contoh gambaran daripada imej satelit nak menunjukkan kawasan yang mempunyai taburan penduduk padat. Okey, dan ini cikgu tunjuk kawasan yang mempunyai taburan penduduk yang sederhana, iaitu yang melebihi 50 orang penduduk per sekilometer persegi. Jadi ini di Felda Trolok, iaitu di negeri Perak. Ini contoh kawasan yang mempunyai taburan penduduk yang sederhana. Dan akhir sekali, ini adalah contoh paparan daripada imej satelit yang menunjukkan taburan penduduk yang jarang. Kenapa kawasan ini penduduk jarang? Kalau kita lihat, dia punya beza tak kawasan ini dengan penduduk padat? Sangatlah beza. Pendapatan pun adalah sangat kurang. Jaringan pengangkutan yang terdapat di sini pun adalah sangat rendah. Jadi kawasan ini kita kategorikan sebagai kawasan berpenduduk jarang kerana jumlah penduduk yang tinggal di kawasan ini adalah kurang daripada 50 orang per sekilometer persegi. Jadi baik, kita dah lihat bagaimana contoh-contoh taburan penduduk di Malaysia dan juga kita pun tahu jenis-jenis taburan penduduk di Malaysia. Untuk sekarang ni, cikgu nak, kalau murid dapat menyatakan
taburan penduduk di Malaysia. Contoh, taburan penduduk, jenis taburan penduduk di Malaysia ada berapa? Ada 3, iaitu padat, sederhana dan jarang. Okey, kalau murid dapat menyatakan, ini contoh peta kosong yang diberikan. Jika murid boleh melabelkan taburan penduduk pada peta dengan betul, maka anda menguasai untuk tahap penguasaan 2. Seperti mana yang terdapat dalam peta yang contoh ni. Okey, kalau murid dapat melabelkan taburan penduduk di Malaysia, iaitu padat, sederhana dan jarang pada peta, maka anda menguasai tahap penguasaan 2 untuk topik ini, iaitu penduduk di Malaysia. Baik. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat kenapa taburan penduduk di Malaysia adalah sangat berbeza-beza. Macam kita lihat dalam peta tadi, ada kawasan penduduk yang mempunyai taburan penduduk yang padat. Ada kawasan yang mempunyai taburan penduduk sederhana. Dan ada juga kawasan di Malaysia mempunyai taburan penduduk yang jarang. Mengapakah berlaku sedemikian? Jadi, kita lihat. Okey, taburan penduduk di Malaysia, dia adalah tidak sekata. Tidak sekata ni tak samalah. Ada yang padat, ada yang sederhana, ada yang jarang. Dan hal ini disebabkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Okey, kalau kita lihat faktor-faktor yang boleh mempengaruhi taburan di Malaysia merangkumi faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan juga dasar kerajaan yang boleh mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Dan faktor-faktor ini secara tak langsung dia boleh menyebabkan wujudnya taburan-taburan yang cikgu sebutkan tadi, iaitu taburan penduduk padat, sederhana dan juga jarang. Okey, mari kita lihat faktor yang mempengaruhi taburan padat di Malaysia. Okey, kita lihat faktor yang pertama dulu, iaitu faktor fizikal. Ini merujuk kepada bentuk muka bumi. Untuk pengetahuan semua murid-murid, bentuk muka bumi kita boleh kategorikan ada 3 jenis, iaitu bentuk muka bumi tanah pamah, yang kedua bentuk muka bumi tanah tinggi, dan juga yang ketiga bentuk muka bumi pinggir pantai dan laut. Okey. Mengapakah apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk padat? Okey, bentuk muka bumi tanah pamah yang luas dan rata menjadi kawasan tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan juga merupakan sesuai untuk dijadikan kawasan itu sebagai kawasan pertempatan penduduk. Sebagai contoh, dataran Kedah Perlis yang banyak menjalankan kegiatan pertanian sawah padi, dan ada juga kawasan yang lain yang tidak yang bukan menumpukan kegiatan pertanian seperti seberang perai yang banyak menjalankan kegiatan perindustrian yang menyebabkan kawasan ini menjadi tumpuan penduduk kerana dia menyediakan banyak peluang pekerjaan, dan hal ini menyebabkan kawasan ini menjadi tumpuan penduduk, dan dia akan berkembang kepada taburan penduduk padat. Okey, selain itu juga bentuk muka bumi tanah pamah menyebabkan kos pembinaan, jaringan pengangkutan, kemudahan infrastruktur dan pertempatan dapat dibina dengan kos yang rendah berbanding kawasan yang tinggi. Jadi murid-murid dapat lihat bagaimanakah bentuk muka bumi ini dia mempengaruhi taburan penduduk padat di Malaysia. Sebab kalau kita lihat mengapakah bentuk muka bumi tanah pamah ini menjadi tumpuan penduduk, sebab dia dapat kos untuk membina jaringan pengangkutan ataupun pertempatan di kawasan tanah pamah adalah lebih rendah kalau kita nak bandingkan dengan kawasan tanah tinggi. Sebab dia memerlukan kos yang tinggi untuk kita membina jalan raya. Dia melibatkan
proses pembukaan tanah, nak kena tarah, nak kena ni apa. Sebab itulah bentuk muka bumi tanah pamah ini dia boleh mempengaruhi taburan penduduk padat di Malaysia. Dan faktor kedua yang di sini kalau kita boleh lihat, faktor sosial. Bagaimanakah faktor sosial ini boleh mempengaruhi taburan penduduk padat di Malaysia? Yang pertama, kalau di sini kita lihat, kawasan yang mempunyai kemudahan infrastruktur seperti bekalan air dan elektrik yang boleh menjana pelbagai kegiatan ekonomi dan keperluan harian manusia. Sebagai contoh, adanya tenaga elektrik dan adanya bekalan air, dia penting untuk digunakan dalam sektor perindustrian. Sebagai contoh, untuk menggerakkan mesin dan juga memproses bahan mentah. Dan bekalan tenaga elektrik dan air juga menjadi keperluan kepada manusia untuk menjalankan aktiviti harian. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau kawasan itu mempunyai bekalan air, dia menarik minat untuk manusia tinggal di kawasan itu. Sebab bekalan air ini merupakan keperluan harian untuk manusia. Untuk sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau air ni kita guna untuk apa? Kita guna untuk mandi, kita guna untuk membasuh pakaian, dan juga kita gunakan air ini untuk minuman. Dan ini boleh menyebabkan, faktor ini boleh menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan kepada penduduk. Cuba bayangkan kalau kawasan itu tak ada bekalan air elektrik. Nak sanggup tak kita tinggal kat situ? Mungkin tak sanggup lah, sebab tak ada kemudahan infrastruktur tu yang boleh menyebabkan kita nak tinggal kat situ. Jadi yang kedua, kalau kita lihat, kalau kawasan itu mempunyai kemudahan pendidikan. Kemudahan pendidikan ni sangat penting lah untuk meningkatkan taraf pendidikan seperti sekolah ataupun institusi pusat pengajian tinggi. Sebagai contoh, Universiti Malaya. Kalau anda lihat, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan ini, dia menarik minat untuk penduduk tinggal di kawasan itu berbanding dengan kawasan yang tidak mempunyai kemudahan pendidikan. Dan yang ketiga, kawasan yang mempunyai jaringan pengangkutan. Kawasan ini yang mempunyai jaringan pengangkutan seperti jalan raya, lebuh raya dan juga landasan kereta api yang boleh meningkatkan darjah ketersampaian dan juga mobiliti penduduk. Okey, apa yang dimaksudkan dengan adanya jaringan pengangkutan, dia boleh meningkatkan darjah ketersampaian. Okey, bagi contoh, kalau kita nak pergi ke, contohlah kita tinggal di kawasan Kuala Perlis. Kuala Perlis ni nak pergi ke Kanga, jaraknya adalah 10 km. Sekiranya daripada Kuala Perlis hendak ke Kanga, kawasan itu tak mempunyai jalan raya. Okey, adakah kita mudah untuk pergi ke Kanga? Tak mudah kan, sebab tak ada jalan ataupun akses untuk pergi ke Kanga. Tak ada jaringan pengangkutan yang boleh menghubungkan Kanga Kuala Perlis. Jadi darjah ketersampaian dia adalah sangat rendah. Okey, sekiranya kawasan itu ada jalan raya, contoh Kuala Perlis nak pergi ke Kanga, dia ada jalan raya yang menghubungkan dua-dua kawasan ini, maka ini yang jadi kita mudah untuk pergi ataupun akses untuk sampai ke tempat tu lebih mudah. Jadi ini yang dikatakan darjah ketersampaian. Okey, kalau adanya jalan raya, adanya lebuh raya dan apa-apa kemudahan jaringan pengangkutan, maka kawasan itu mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi. Dan mobiliti penduduk, dia sebenarnya mobiliti ni memudahkan pergerakan penduduk lah bila adanya jaringan pengangkutan. Dan yang keempat, mempunyai kemudahan kesihatan seperti hospital. Bila adanya hospital, penduduk yang tinggal di situ dapat perkhidmatan kesihatan yang baik serta dapat meningkatkan taraf hidup. Okey. Sebab itulah kalau kita lihat kawasan yang mempunyai kemudahan yang cikgu nyatakan tadi, kawasan ini banyak akan menjadi tumpuan penduduk, sekaligus dia mempengaruhi taburan penduduk
di Malaysia. Sebab itulah kalau kita lihat kawasan-kawasan yang mempunyai taburan penduduk padat, dia mempunyai kemudahan yang cikgu sebutkan tadi, iaitu kemudahan infrastruktur, kemudahan pendidikan, jaringan pengangkutan dan juga kemudahan kesihatan. Ini dia mempengaruhi taburan penduduk padat. Okey, sebagai contoh kita tengok ini hospital. Jaringan pengangkutan. Okey, ini di sekitar Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kalau kita tengok faktor ekonomi yang mempengaruhi taburan penduduk padat. Okey, perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan bandar-bandar besar yang terdiri daripada sektor perindustrian boleh menyediakan banyak peluang pekerjaan. Sebagai contoh, kawasan perindustrian Shah Alam dan juga Bayan Lepas. Ini cikgu bagi contoh dua tempat ni. Okey. Perkembangan sektor perkhidmatan juga mewujudkan peluang pekerjaan seperti sektor kewangan, insurans, pengangkutan, perhotelan dan juga lain-lain. Okey. Kenapa faktor ekonomi ini boleh mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? Ialah disebabkan perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan bandar-bandar besar ini, dia mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Sekaligus dia boleh menarik penduduk di kawasan yang lain. Sebagai contoh, kawasan luar bandar ataupun kawasan bandar-bandar kecil berhijrah ke kawasan yang ada kegiatan ekonomi yang boleh menyediakan peluang pekerjaan. Sebagai contoh macam Shah Alam. Banyaknya kilang diwujudkan di kawasan Shah Alam, maka kawasan ini menjadi tumpuan penduduk kerana dia boleh menyediakan banyak peluang pekerjaan. Bila banyak peluang pekerjaan ditawarkan, maka berlakulah penghijrahan ataupun migrasi daripada kawasan lain ke kawasan itu. Dan apa yang berlaku? Semakin ramai ataupun semakin banyak penduduk berhijrah ke kawasan ini, maka kawasan ini akan semakin bertambah jumlah penduduk di kawasan itu. Dan apabila berlaku pertambahan jumlah penduduk, maka kawasan ini semakin lama dia akan berkembang dan dia akan menjadi kawasan berpenduduk padat sekiranya dia melebihi daripada 200 orang per sekilometer persegi. Sama juga dengan sektor-sektor yang wujud di kawasan ini, dia akan menarik lagi penduduk untuk berhijrah ke kawasan berkenaan. Dan ada juga faktor ekonomi, perkembangan sektor pelombongan. Seperti pelombongan petroleum yang wujud di luar pesisir pantai Terengganu telah menyebabkan kawasan ini berkembang menjadi bandar dengan cepat dengan kemasukan migrasi kawasan ini. Dan hal ini menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk yang ramai serta menyebabkan kawasan ini menjadi padat. Samalah juga cikgu terangkan tadi, perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan-kawasan bandar besar, dia menyebabkan kemasukan migrasi. Macam sektor pelombongan ni, kalau perkembangan sektor pelombongan ni, dia pun juga sama. Dia menyediakan peluang pekerjaan, dia menyebabkan banyaknya kemasukan migrasi kawasan ini dan sekaligus dia akan menyebabkan kawasan ini mengalami pertambahan penduduk dan seterusnya dia menjadi kawasan berpenduduk padat. Okey, ini contoh kawasan perindustrian. Kalau kita lihat bukan satu ni, banyak nah. Yang ni contoh kawasan-kawasan perindustrian yang boleh menyediakan banyak peluang pekerjaan. Bila banyak peluang pekerjaan banyak, maka keperluan untuk tempat tinggal pun banyak. Dengan adanya jaringan pengangkutan yang baik, maka kawasan ini menjadi tumpuan penduduk untuk tinggal di kawasan ini. Dan sektor-sektor perkhidmatan seperti sektor kewangan yang juga menyediakan peluang pekerjaan yang boleh menarik minat penduduk untuk pergi ke kawasan itu. Dan hal ini mempengaruhi taburan penduduk padat di Malaysia. Okey, ini cikgu tunjuk contoh bagaimana faktor ekonomi ini boleh mempengaruhi taburan penduduk. Okey, di sini kalau kita lihat
kawasan yang putih ini merupakan kawasan zon perindustrian di Bayan Lepas. Okey, apabila wujudnya kawasan-kawasan perindustrian ini, maka kawasan ini menyediakan banyak peluang pekerjaan. Apabila banyak peluang pekerjaan wujud di kawasan ini, maka berlakulah penghijrahan masuk ke kawasan ini untuk mencari peluang pekerjaan. Dan apabila mereka mendapat peluang pekerjaan di kawasan ini, mereka akan tinggal di kawasan ini kerana disebabkan pekerjaan yang mereka perolehi. Maka kawasan ini semakin lama dia akan berkembang dan dia mengalami pertambahan penduduk, maka kawasan ini dia akan berkembang menjadi kawasan berpenduduk padat. Okey. Selain daripada faktor ekonomi juga, tengok dengan wujudnya kemudahan jaringan pengangkutan seperti jalan raya dan adanya lapangan terbang, dia lagi merancakkan kawasan ini untuk menarik penduduk di kawasan lain untuk berpindah ke kawasan ini, dan sekaligus dia mempengaruhi faktor taburan penduduk di Malaysia. Okey, baik. Kita lihat faktor yang seterusnya yang boleh mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia, iaitu faktor kerajaan. Bagaimanakah faktor kerajaan ini boleh mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? Okey, di sini kerajaan membuka bandar baru supaya dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah ke kawasan berkenaan. Sebagai contoh, perpindahan pusat pentadbiran Persekutuan ke Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut mengalami kawasan berpenduduk padat. Okey, contohnya macam ni. Okey, asalnya Putrajaya ni ialah kawasan yang belum dibangunkan. Jadi kerajaan bercadang ataupun kerajaan nak buka kawasan Putrajaya ini sebagai kawasan pusat pentadbiran. Jadi kerajaan buat bandar baru di kawasan Putrajaya. Akhirnya kawasan ini menjadi tumpuan penduduk kerana akibat pembukaan bandar baru. Sebelum ini, untuk pengetahuan semua murid-murid, pusat pentadbiran Persekutuan Kerajaan Malaysia sebelum wujudnya bandar Putrajaya ini terletak di kawasan Kuala Lumpur, iaitu jadi kerajaan nak pindahkan pusat pentadbiran ini ke kawasan yang baru, iaitu di sini Putrajaya. Maka kerajaan buat mengeluarkan dana bina Putrajaya di kawasan yang baru. Maka apabila dah siap, kawasan ini menjadi pusat pentadbiran Persekutuan Kerajaan Malaysia sehingga hari ini, yang kita lihat sekarang lah. Pada asalnya dulu terletak di Kuala Lumpur, tapi kerajaan buat Putrajaya ini sebagai bandar baru supaya menarik lebih banyak penduduk untuk berhijrah ke kawasan berkenaan. Dan selain itu juga, pembinaan bandar satelit di kawasan bandar induk juga menyebabkan kawasan tersebut berkembang serta menarik penduduk untuk berhijrah ke kawasan baru. Okey. Ini contoh. Kalau murid-murid lihat, ini adalah Cyberjaya. Cyberjaya yang dahulu, yang masih belum dibina. Okey, ini nak tunjuk gambar bagaimana faktor kerajaan itu boleh mempengaruhi taburan penduduk padat di Malaysia. Okey, ini kerajaan bercadang untuk membangunkan bandar baru. Sebenarnya kawasan ini dulu ialah ladang kelapa sawit, tetapi kerajaan nak bangunkan kawasan ini sebagai bandar baru, maka berlakulah projek pembinaan secara besar-besaran, iaitu tengok pembinaan jalan raya, pembukaan tanah untuk membina kawasan-kawasan pertempatan, dan akhirnya di sini kita lihat bandar Cyberjaya yang sekarang. Jadi nampak, asalnya kawasan-kawasan ini semua adalah ladang kelapa sawit, tetapi disebabkan faktor kerajaan nak bangunkan kawasan ini sebagai bandar baru, maka wujudlah kawasan yang anda lihat sekarang ini.
Jadi boleh nampak tak bagaimana faktor kerajaan mempengaruhi taburan penduduk padat di Malaysia. Dengan pembukaan bandar-bandar baru ini, maka kerajaan juga menyediakan kemudahan-kemudahan yang cikgu sebutkan tadi, iaitu kemudahan jaringan pengangkutan, kemudahan pendidikan iaitu universiti, kemudahan apa lagi? Kemudahan infrastruktur, sekaligus menyebabkan kawasan ini menjadi tumpuan penduduk untuk berhijrah, dan akhirnya kawasan ini mengalami kawasan berpenduduk padat. Dan sama juga bandar baru, ni contoh bandar baru di Muazzam Shah. Okay, kalau kita lihat kerajaan bangunkan kawasan luar bandar, nak bangunkan bandar baru di kawasan luar bandar. Okay, akibatnya apabila kerajaan membangunkan bandar baru di kawasan luar bandar, maka kawasan ini pun akan berkembang dan juga menarik minat penduduk untuk berhijrah ke kawasan berkenaan. Kalau kita tengok Muazzam Shah pun dulu ni, kalau kita lihat, dia merupakan kawasan ladang kelapa sawit, banyak aktiviti pertanian, tapi disebabkan kerajaan nak bangunkan kawasan ini, maka kalau kita lihat daripada paparan imej satelit di atas ni, banyak aktiviti pembinaan pesat berlaku di kawasan berkenaan. Dan kalau kita lihat apabila kerajaan buat ni bandar baru, dia akan banyak perlu menyediakan kemudahan infrastruktur, kemudahan jaringan pengangkutan, maka dia akan menarik minat penduduk untuk berhijrah ke kawasan berkenaan, dan sekaligus dia akan mempengaruhi perkembangan penduduk di Malaysia. Okey. Dan kalau kita lihat bagaimanakah faktor fizikal, sosial, ekonomi dan kerajaan boleh mempengaruhi taburan penduduk sederhana dan jarang di Malaysia. Okey, tadi kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk padat di Malaysia. Tapi sekarang kita nak lihat bagaimanakah faktor fizikal, faktor yang sama, faktor fizikal, faktor sosial, faktor ekonomi dan juga kerajaan boleh mempengaruhi taburan penduduk sederhana dan jarang di Malaysia. Okey, kalau kita tengok faktor bentuk muka bumi. Okey, kenapa kawasan itu mempunyai taburan penduduk yang sederhana dan jarang? Okey, bergantung kepada bentuk muka bumi di kawasan berkenaan. Sebagai contoh, kalau kita lihat kawasan tanah tinggi. Okey, kawasan tanah tinggi, dia sebenarnya dia mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Okey, kawasan tanah tinggi ni kebanyakannya taburan penduduknya adalah jarang. Kenapa? Kerana bentuk muka bumi tanah tinggi adalah sangat tidak sesuai untuk kita buat pembinaan berbanding dengan kawasan tanah pamah. Dan tadi juga cikgu sebut, kenapa tanah pamah lebih ramai penduduk? Dia adalah disebabkan kos untuk kita bina kemudahan-kemudahan tadi itu. Kemudahan infrastruktur, kemudahan jaringan pengangkutan, dia menjadi faktor kenapa kawasan tanah tinggi ini mempunyai taburan penduduk yang jarang. Sebab kalau kita nak bina pertempatan di kawasan tanah tinggi, dia adalah sangat tidak rasional kerana dia melibatkan kos yang sangat tinggi. Sebagai contoh, kalau kita bina jalan raya di kawasan tanah pamah, mungkin kos dia lebih murah. Sebagai contoh, kalau kita nak bina jalan sepanjang 1 km, kos pembinaan jalan raya untuk sepanjang 1 km, katalah contoh 500,000. Berbanding kalau nak bina jaringan pengangkutan di kawasan tanah tinggi, kos jarak yang sama tapi kos tak sama. Sebab apa? Sebab jarak tanah tinggi ni kita perlu apa? Kita perlu tebang hutan, kita perlu tarah bukit. Nak bina tu pun mengambil masa yang lama. Sebab itulah kawasan tanah tinggi ni dia tak menjadi tumpuan penduduk, sebab bentuk muka bumi ni adalah sangat tidak sesuai untuk kerajaan ataupun aktiviti ekonomi nak dijalankan di situ. Tetapi
tidak semua tempat lah bergantung kepada bentuk muka bumi di kawasan berkenaan. Ada juga bentuk muka bumi ini dia menyebabkan kawasan itu akan berkembang menjadi penduduk sederhana. Sebab kalau kita tengok contohnya macam tanah tinggi Canberra Highland. Tanah tinggi Canberra Highland ni dia menjadi tumpuan penduduk sebab dia merupakan kawasan pelancongan. Itu di bawah faktor ekonomi, nampak? Dan juga dia mempunyai jaringan pengangkutan yang disediakan oleh kerajaan pada zaman kenapa kerajaan bina jalan raya ke tanah tinggi Canberra? Sebab dia ada kepentingan. Sebab kawasan itu merupakan kawasan pelancongan yang menjadi tumpuan kepada pelancong. Jadi kerajaan binalah walaupun kos dia adalah sangat tinggi. Ada juga bentuk muka bumi ni dia mempengaruhi taburan penduduk sederhana. Bagaimana? Iaitu kawasan pinggir pantai dan juga laut. Kebanyakannya kawasan pinggir pantai dan laut ini dia lebih kepada sesuai untuk aktiviti apa? Perikanan ataupun aktiviti pelabuhan. Bergantung. Kalau kawasan yang melibatkan aktiviti perikanan, maka dia akan menjadi tumpuan penduduk, tapi taklah sampai kepada padat. Dia lebih kepada sederhana. Dan juga kalau kita tengok kemudahan sosial, bagaimana kemudahan sosial ni boleh mempengaruhi taburan penduduk sederhana dan jarang di Malaysia. Kalau kawasan penduduk jarang, kawasan itu tak mempunyai kemudahan infrastruktur, kemudahan jaringan pengangkutan, kemudahan pendidikan, maka adakah kawasan itu akan menjadi tumpuan penduduk? Dia sangatlah kurang. Sebab itulah kawasan taburan penduduk jarang ni, dia kalau kurangnya kemudahan-kemudahan yang cikgu nyatakan tadi, dia sebenarnya dia mempengaruhi lah taburan penduduk di Malaysia. Dan sama juga jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan itu, dia boleh mempengaruhi sama ada kawasan ini sederhana ataupun jarang. Dan akhir sekali kalau kita lihat dasar kerajaan. Tadi ada juga cikgu terangkan tadi, dasar kerajaan ni boleh mempengaruhi taburan penduduk padat. Sebagai contoh dengan binanya bandar baru. Dan ada juga dasar kerajaan ini boleh menyebabkan kawasan itu mempunyai taburan penduduk padat. Sebagai contoh, kerajaan mewartakan kawasan itu sebagai kawasan taman negara. Taman negara ni, contoh kerajaan wartakan kawasan itu taman negara. Jadi apa-apa aktiviti ekonomi, contohnya nak buka tanah ke, melibatkan pembukaan tanah, pembalakan, adalah sangat dilarang, tak boleh. Sebab kerajaan wartakan kawasan itu sebagai taman negara. Jadi kawasan itu dia bukan tak ada penduduk, dia ada tapi dia kurang. Jadi bila kurang, kawasan itu mengalami taburan penduduk jarang. Itu nampaklah sedikit sebanyak bagaimana faktor kerajaan itu boleh mempengaruhi taburan penduduk. Baik. Kita lihat untuk standard prestasi. Dia ada tahap di sini, ada tahap 3, 4 dan 5. Sekiranya calon dapat ataupun murid dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Sebagai contoh, cikgu bagi satu soalan. Mengapakah kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih padat berbanding dengan kawasan Berlaga? Jika murid menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di kawasan Kuala Lumpur ni, sebagai contoh, calon bagi bentuk muka bumi tanah pamah yang rata dan luas sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, sektor perindustrian. Bukan contoh, macam ni. Kalau kita lihat balik. Tanah pamah yang luas dan rata menjadi kawasan tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan kawasan pertempatan. Kalau calon atau murid boleh menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk, maka anda sudah menguasai
tahap penguasaan 3, iaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Okey, kalau anda menyatakan lain seperti ini, lain-lain faktor seperti mempunyai kemudahan infrastruktur seperti bekalan air dan elektrik yang boleh menjana pelbagai kegiatan ekonomi dan keperluan harian manusia, maka anda juga layak mendapat tahap 3. Okey, untuk tahap 4, anda perlu menjelaskan faktor bersertakan dengan contoh. Okey, kalau macam ni, okey, mempunyai kemudahan infrastruktur seperti bekalan air dan elektrik yang boleh menjana pelbagai kegiatan ekonomi dan keperluan harian manusia. Sebagai contoh, tenaga elektrik dan air digunakan untuk sektor perindustrian dalam menggerakkan mesin dan juga memproses bahan mentah. Jadi anda layaklah untuk menguasai untuk tahap 4. Dan untuk tahap 5, Okey, untuk tahap 5, anda membandingkan faktor penduduk padat dan penduduk jarang di Malaysia. Okey, ambil satu tempat penduduk padat, macam contoh cikgu bagi ni, mengapakah kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih padat berbanding dengan kawasan Belagar. Maksudnya anda bandingkan apakah faktor yang mempengaruhi kawasan berpenduduk padat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan apakah faktor yang menyebabkan taburan penduduk jarang di kawasan Belagar di Sarawak. Jadi anda bandingkan kedua-dua faktor ini dengan bersertakan dengan contoh, maka anda layaklah untuk mendapat tahap penguasaan 5. Maksudnya anda bagi dulu faktor taburan penduduk padat di Kuala Lumpur, lepas tu bersertakan dengan contoh, dan satu lagi anda bagi juga faktor yang mempengaruhi taburan penduduk jarang di kawasan Belagar ini bersertakan dengan contoh, maka anda bandingkan kedua-dua ini, maka anda layaklah untuk mendapat tahap penguasaan 5. Okey, itu saja untuk cikgu pada hari ini. Cikgu harap sedikit sebanyak anda dapatlah memahami jenis-jenis taburan penduduk di Malaysia, dan juga anda dapat menerangkan ataupun menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Akhir kata cikgu, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan dalam cikgu sendiri. Okey, teruskan belajar di rumah. Stay safe, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.